Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada Encik Zulhilmi bin Ahmad. Apa khabar Cik Zul? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana Okey, jemput. Cik Zul ni ialah pakar teknikal pendidikan di Microsoft Malaysia. Adalah Lebih Mak dikenali tahu. sebagai dikenali juga sebagai Zul Kacak. Terima kasihlah ya. Okey. Asal daripada Melaka, belajar di Melaka dan sekarang ni bekerja di Microsoft Malaysia. Okey, status sudah berkahwin. Oh, kena je. Kena. Saya buka kamera lah. Okey. Kok ada yang nak tengok. Alright. Tak adalah risau mana. Okey. Okey, rasanya tak ada apa, kita terus mula je Zul Boleh? Kakak passing Boleh. terus. Alright, dipersilakan Cik Zul. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terima kasih kepada Puan Moderator, Cikgu Haliza binti Ahmad. Sama nama ayah. Tapi lain mak lain ayah. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang sudi hadir pada hari ini. Hari ini jadual kita agak ketat pack dengan kita mula dengan KPM tadi pukul 10, so kita postpone ke pukul 11. Pukul 11, pukul 12 kan kita ada Al-Quran World Hour. So kita harap kita dapat habiskan dalam waktu yang ditetapkan lah. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Ahmad. Cikgu boleh panggil saya Zul. Sebelum ni saya mengajar juga di sekolah swasta. Kena prepare lah. So webinar Microsoft Teams versi pendidikan. Kenapa saya cakap versi pendidikan? Sebab Microsoft ni kalau di luar sana dia ada macam-macam versi lah. Cikgu kena tahu Microsoft Teams yang cikgu pakai adalah versi pendidikan. So apa perbezaan dia versi pendidikan? Kalau kita cakap je versi pendidikan, dia mesti ada pelajar dan juga guru. Okey. Itulah dia punya perbezaan utama antara versi pendidikan dan juga consumer ataupun business. Kalau versi pendidikan, orang tanya apakah beza Microsoft Teams versi pendidikan? Versi pendidikan ada features untuk guru dan pelajar. Itu aja dia punya perbezaan yang paling ketara. Okey, yang kedua adalah objektif pada hari ini. Okey, tidak adil kalau saya teruskan kepada introduction to Teams tanpa intro cikgu kepada Office 365. Dan untuk kes kita ni, kita dah ada satu portal daripada yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Digital Learning Portal. Dan untuk pengetahuan cikgu semualah, siapa yang masih baru ataupun masih asas lagi baru cuba-cuba, Digital Learning Portal ni disediakan oleh semua kepada semua guru-guru dan juga pelajar-pelajar, dan mereka diberikan email khusus iaitu di moi-dl.edu.my. So satu Malaysia ni user dia ada lebih kurang 5.4 juta. Antara yang paling besar lah dalam dunia. Bukan antara yang paling besar, sebenarnya paling besar. Nombor satu dalam dunia lah, 5.4 juta. Mungkin tak lama lagi Vietnam akan potong kita pula lah, 12 juta. So introduction to Teams, kita akan belajar macam mana nak create class, add user. Add user ni maksudnya add student lah. Kemudian kita create VC, meeting link using Meet Now. Alright. VC ni telesidang lah ataupun video conference meeting. Macam mana kita nak buat video conference meeting dengan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian kita nak belajar sikit manage your file dalam Teams. Apa file-file kita kalau kita buat dalam Teams, kat mana simpan, berapa storage dia. Alright. Dan macam mana kita nak buat integration antara storage, cloud storage yang ada dan sebagainya. Kemudian education apps yang boleh diintegrate dalam Microsoft Teams. Dan suka saya ingatkan ataupun saya remind kat sini adalah semua yang saya tunjukkan kat sini adalah asas sahaja. Asas sahaja, maknanya kalau cikgu nak tahu lebih lanjut, dan cikgu kena explore dekat MEC. So saya tunjuk basic dan kemudian cikgu boleh explore ataupun boleh tanyalah di dalam group. Okay, so ni adalah important link. Cikgu boleh ambil phone cikgu. Alright, kalau cikgu pakai phone, cikgu screenshot lah. So download resources ni semua tutorial saya dah masukkan dalam folder tersebut. Alright, bit.ly/teams ppdkt, kota tinggi
So cikgu boleh pergi ke link tersebut dan cikgu boleh download lah. Kat situ ada macam-macam tutorial untuk cikgu, untuk murid. Ada video tutorial macam mana nak redeem code pun ada. Macam mana nak masuk dalam SPLK APM pun ada. Semua kat situ lah cikgu Cikgu boleh tengok kat situ. Sebab hari ni kita masa singkat, so kita tak boleh nak go through banyak-banyak lah. Mungkin kita boleh adakan sesi kedua, itu pun atas permintaan. Kemudian digital learning portal, cikgu kena ingat ni sebab cikgu merupakan guru di bawah KPM, portal.moi.edu.my. Saya ulang, portal.moi.edu.my. Yang ni cikgu kena ingatlah sebagai guru KPM. Kemudian Microsoft Educator Center, education.microsoft.com. Alright, education.microsoft.com. Kemudian kalau sekiranya cikgu berminat lepas ni cikgu nak pakai Teams ke dan sebagainya, cikgu boleh join group Telegram Teams Malaysia. Dekat situ cikgu boleh kemukakan lah sebarang isu ke, technical problem ke. InsyaAllah kita akan cuba bantu cikgu daripada sudut tersebut. Alright. Okay, itu sahaja untuk pengenalan. Saya terus kepada pengenalan kita yang pertama, Microsoft Office 365. Okey, Microsoft Office 365. Apa yang pertama sekali yang cikgu perlu ada ialah, okey, kat sini saya ada buat modul lah. Modul ni dalam bahasa Melayu. Macam cikgu Aliza cakap tadi kan, mostly semua Microsoft punya modul ni bahasa Inggeris. So kita translate lah. Ni saya dengan Maya yang translate kan. Tak tidur pagi kami. Alright, so kita pergi yang pertama sekali, we can learn at any time on any device at anywhere. Yang ini yang saya sebut tadi, misi kita nak belajar dekat mana-mana saja, guna apa-apa saja device. Okey, yang pertama, untuk menggunakan Microsoft Teams, menggunakan email yang telah diberikan ataupun disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, sebagai seorang guru, anda semua perlu ada email MOE. G-XX adalah 8 nombor. Kemudian diikuti dengan domain. Ni kita panggil dia domain cikgu. Bahasa technical IT dia, kita panggil dia domain. moe-dl.edu.my ni kita panggil dia domain. Dan untuk pelajar pula dia bermula dengan m-nombor kemudian moe-dl.edu.my. Alright, cikgu kena ingat tu lah. Dah ingat email, ingat password. Password jangan lupa. Kalau password lupa, nak kena jumpa siapa cikgu? Kena jumpa cikgu pembestarian ataupun cikgu ICT di sekolah. Mereka merupakan admin yang mana boleh meresetkan password untuk cikgu dan juga pelajar. Kalau password dan email mereka lupa, baru mereka rujuk kepada PPD dan seterusnya pihak JPN dan seterusnya kita ada super admin di pihak KPM. Alright. Bila dah ada ID email tersebut, password ingat, kemudian nak pergi mana? Cikgu pergi ke portal.moe.edu.my. Kat sini saya nak tunjuk cikgu lah browser Microsoft Edge ni. Browser baru lah siapa yang tak tahu, kita dah boleh buat conteng terus dekat tab kita ni. Alright. Kemudian cikgu pergi portal.moe.edu.my. Kemudian seterusnya cikgu pilih tab guru lah. Kalau cikgu seorang guru, cikgu pilih guru. Kalau murid, dia pilih murid lah. Bergantung kepada apa yang role cikgu ataupun cikgu punya. Okey, kemudian nak pergi ke aplikasi Microsoft. Untuk cikgu, ikon dia macam ni. Macam ni. Kalau untuk murid, ikon dia macam ni. Bentuk mentol ataupun bab tu lah. Kalau cikgu tu bentuk dia macam dokumen. Okey, lepas cikgu pilih ikon guru, seterusnya cikgu pilih Microsoft, ikon Microsoft. So dan kalau cikgu nak tahu dekat portal digital learning ni dah ada 3 company besar yang merupakan satu idaman lah kita pada waktu dulu untuk integrasikan ketiga-tiga ni dalam satu platform. Ini yang telah dibuat oleh pihak KPM. Mana dalam tu ada Google, ada Microsoft, ada Apple. Mungkin ada yang tak tahu lagi. So saya bagi tahulah. Okey, seterusnya cikgu okey. Ini adalah Microsoft Office yang disediakan dalam portal moe-dl.edu.my. Okey, so kita dah tahu ada 6 langkah mudah untuk cikgu bermula. Senang saja cikgu, ada 6 langkah untuk cikgu bermula. Senang.
Okay, nombor satu apa? Email dan password. Lepas tu pergi portal.moi.edu.my. Kemudian masuk ke laman guru, pilih aplikasi, pilih Microsoft dan pilih ikon ataupun aplikasi yang cikgu nak guna. Okey, kita tengok dia punya step. Okey, bila cikgu dah masuk ke portal moi-dl.my, cikgu akan pergi ke portal ni kan. Nama portal ni Digital Learning. Alright. Dan cikgu klik log masuk lah. Macam biasa. Kemudian dia akan pergi ke Google. Kenapa Google? Sebab cikgu punya email ID ni didaftarkan di dalam Google. Itu teknikal lah. Saya just kongsi kepada cikgu. Email cikgu ni asalnya duduk dekat mana? Duduk dekat Google. Rumah cikgu sebenarnya Google. Kemudian macam mana lah email Google boleh dapat Microsoft? Ini yang the beauty of technical integration ni. So dengan satu email ID, cikgu dah boleh dapat ketiga-tiga platform ni. Maknanya cikgu dah boleh access to Google, cikgu dah boleh access to Microsoft. Yang Apple saya tak show lagi. Tapi yang kedua-dua platform ni, Microsoft dan ni menggunakan hanya satu email saja. So kita dah buat integration, alright? Maknanya kita dah duplicate lah. Ibaratkan email cikgu ni macam kunci, kita dah duplicate. Microsoft pun ada satu kunci, Google pun ada satu kunci. Tapi rumahnya yang sama. Okey, kemudian pergi ke menu, bergantung kepada cikgu punya designation lah ataupun role cikgu. Kalau cikgu guru, tekan guru. Kalau cikgu dia murid, tekanlah murid. So saya punya email ni dia bagi saya murid. So saya klik saja murid. Alright, bila murid, dekat sini ada aplikasi. Ingat kita punya tutorial tadi tu aplikasi, klik aplikasi. Okay, bila dah klik aplikasi, dekat atas ni ada tiga apa orang panggil ikon lah ikon Kementerian Pendidikan, Google, Microsoft. Sebenarnya ikon ni dia bukannya gambar je bukan saja-saja letak kat situ. Sebenarnya dia adalah hyperlink ataupun shorten link yang boleh direct cikgu kepada page. Kalau cikgu klik Google, dia akan pergi ke Google lah. Kalau cikgu klik Microsoft, dia akan pergi ke Microsoft punya page. Ataupun cikgu boleh klik dekat sini pun ada dia punya sub menu lah, Google, Microsoft mana Apple saya pun tak tahu. Hari tu ada, ni dah hilang dah. Macam cik semua. Belum. Hari tu ada dah. Tapi dah hilang. Okay, klik Microsoft. Klik Microsoft. Dia akan bawa cikgu ke portal Microsoft. So dah ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Minecraft, Microsoft Team, Whiteboard. Okay. Soalan yang pertama yang cikgu selalu tanya saya, boleh tak saya download? Jawapan dia tak boleh. Yang untuk MOE-DL ni hanyalah untuk online sahaja buat masa ini. Kenapa saya cakap buat masa ini? Manalah tahu pada masa hadapan doalah ramai-ramai bulan puasa ni, insya-Allah berkat. Kan? Bolehlah ada satu button nanti kat tepi ni, install Microsoft Office. So satu Malaysia dah boleh pakai Microsoft Office percuma. Untuk cikgu-cikgu dan juga pelajar mungkin tapi buat masa sekarang hanya online sahaja. Cikgu boleh pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan semua yang saya tunjukkan dekat sini. Paparan ini cikgu boleh pakai secara online. Cik Zul, dulu saya pakai Word kena install lah, pasal pula yang ni boleh pakai online. Inilah yang versi terbaru, nama dia Microsoft Office 365. So cikgu dah boleh pakai Microsoft Word tanpa perlu cikgu install. Okay, nampak tak? Macamlah cikgu pakai Google Doc, Google Sheet, Google Slide, sama sahaja konsep dia. Tak perlu install lagi, cikgu dah boleh terus pakai dalam talian. Alright, dan cikgu boleh terus edit lah dalam Microsoft Word dan sebagainya. Alright, itu adalah serba sedikit tentang pengenalan Microsoft Office 365. Alright, kalau dulu kita panggil Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2010, 2016, yang the latest is 2019. Alright, tapi yang atas talian ni, alright, dia nama dia Office 365. Kenapa Office 365? Itu adalah metafor lah bagi 365 untuk setahun. Dan kalau cikgu tengok kat sini, ini adalah Microsoft Word tetapi versi online. Bila kita katakan versi online cikgu, sama konsep macam Google Doc kalau cikgu biasa pakai lah. Cikgu boleh tengok kat sini dia dah save. S-A-V-E-D. Kalau ada cikgu bahasa Inggeris kat sini, maksud dia apa? Past tense Past tense, kalau salah betulkan saya lah.
Bila dah kata past tense maknanya dia dah save. Dia save kat mana cikgu? Okay. So dia save, kita renamekan dulu. Nak rename senang cikgu. Cikgu double klik je dokumen ni, dia akan keluar terus lah. So saya nak buat PPD Kota Tinggi. Okay. Mungkin ramai yang masih tak tahu, that's why saya tunjuk lah. Okay, bila saya klik dia automatic tukar. Lepas tu dia save. Kat mana save? Kata kalau saya tutup ni. Hilang. Tak tekan pun Ctrl S. Kan? Cikgu lupa. Kan? So, bila kita tertekan ataupun terdelete tab tersebut, jangan cikgu risau, gundah gulana. Tak tidur siang malam kan? Dah lama buat 2-3 jam tiba-tiba tak save. Kalau dulu, yes. Dia tak boleh save kalau cikgu tak tekan Ctrl save. Maknanya cikgu kena buat balik. Tapi sekarang ni, versi online, dia dah automatic save. Dekat mana dia save cikgu? Yes. Word, Excel, PowerPoint sama saja. Semuanya versi online. Dia save dekat mana cikgu? Siapa ada jawapan? Cikgu Aliza? Dekat cloud. Yes, dekat cloud. Untuk Microsoft, Dekat- nama cloud storage Dekat dia. OneDrive. Yes, pandai. OneDrive. Okey, cikgu yang jawab tu, boleh jawab seterusnya soalan dia. OneDrive yang diberikan, berapa besar saiz dia? OneDrive yang diberi unlimited. Unlimited. Tepuk tangan untuk siapa tu? Ustaz. Oh, Ustaz Uzra. Okey, terima kasih Ustaz jemput saya ya. Kena Okey, bagi yes. hadiah tu. OneDrive, dia kalau macam buat physical tu, adalah dia punya goodies token dia kan. Boleh tanya tak? Okey. Boleh Alright. saya tanya tak? Boleh. So maknanya basically dia punya ni semua lebih kurang sama lah sebab OneDrive tu lebih kurang macam Google Drive kan. So Google Ya, Drive kan kita betul. dapat unlimited. So Yes. Microsoft dia pun bagi OneDrive unlimited, right? Yes, correct. Alright, thank you. Faham So dah. untunglah cikgu dah ada dua-dua cloud drive ni dan cikgu boleh pakai dan cikgu boleh isi. Okey, tapi untuk Microsoft cikgu kena faham pada awalnya dia akan beli by default Ini setting by default, semua organisasi by default. Dan setahu saya kalau cikgu pergi balik dekat digital learning ni ada FAQ. Cikgu boleh baca FAQ tu berapa Google Drive-nya dan berapa OneDrive-nya lah. Okey, so nampak tak file kita yang tadi tu PPD Kota Tinggi ada ikon macam, kalau cikgu tak nampak saya besarkan lah. Okey, magnifier. Okey, saya nak tunjuk Okey, nampak dia ada ikon macam baru ni kan. Ni mana file ni baru saja di create berapa a minute ago So kalau kita klik balik file tersebut kalau kita klik balik, so automatically cikgu dia akan buka file kita yang kita dah delete ataupun close tab tadi tu. Berapa frequent dia akan save setiap every second. InsyaAllah every second yang the latest one tu, katalah cikgu buat 11.39 11.39 5.8 saat tu dia akan save yang the latest one, cikgu akan nampak. So cikgu boleh tulis lah. Okay, katakanlah hari ni saya nak buat profile saya. Profile. Okay, nama. Dia sama saja macam cikgu edit dekat Microsoft Word. Tak ada masalah Okay, position ataupun jawatan. Okay, pegawai. Technical Microsoft. Okay, alright. Okay, itu tentang Microsoft Word. So cikgu boleh tengoklah. So kalau cikgu tanya saya ada setengah cikgu dia tanya, saya boleh buat ni dekat desktop, kenapa saya tak boleh buat dekat online? Online version dia merupakan light version. Maknanya light version tak semua features yang ada dekat desktop ada dekat online. So maknanya kat sini dia lebih kepada features-features yang light, yang ringan, on the go Maknanya kalau kita letak semua advance tu nanti berat lah online ni So kalau cikgu nak pakai yang desktop version, daripada sini cikgu klik saja open in desktop app. So dia akan buka yang cikgu dah install dekat komputer cikgu Alright, so senang saja. Dan alright, kalau cikgu nak buat sharing, cikgu dah tak perlu lagi nak risau katakanlah cikgu nak terus hantar dekat kawan untuk buat collaboration writing. So cikgu klik share.
Cikgu klik share. Lepas tu dekat sini dia ada setting. Anyone with the link can edit. People in moe-dl.edu.my with the link. Maknanya kat sini cikgu, orang yang ada email ID moe-dl.edu.my sahaja yang boleh edit. Kalau dia tak ada email, dia ada Gmail ke Yahoo ke, dia tak boleh edit. Tapi kalau dia ada Gmail Yahoo, cikgu nak bagi dia, cikgu kena pilih anyone with the link. Alright, cikgu allow editing. Nak set expired date pun boleh. Nak set password pun boleh, tak ada masalah lah. So saya klik apply. So saya nak bagi dekat cikgu Haliza. Haliza binti Ahmad. So kalau cikgu nampak kat sini cikgu Haliza ada dua nama, tak tahu yang mana satu yang betul. Yang bawah, yang ada MOE Yang bawah tu. Yang atas kan ke digital classroom kan. Okay, so yang bawah ni ada MOE, yang atas ni tak ada. Alright. Ya. So disebabkan kita ni satu Malaysia pakai moe-dl.edu.my, cikgu boleh share dengan satu Malaysia. Okay, faham Maknanya siapa yang ada moe-dl.edu.my, cikgu boleh cari. Okay, sebab sini saya buat anyone with the link. Sebab tu Haliza MOE keluar, Haliza ni pun keluar. Mungkinlah tapi dua-dua ni MOE juga. Okay, klik saja Haliza. Katakanlah saya nak Ustaz Uzra Uzra. Betul Uzza. Ustaz? Uzza. Huza. HUSZARUDIN. Uzza. Are you? Okay, tu dia. Okay. Tu dia. Maknanya Okay, cikgu-cikgu ingat je nama dia. Ingat pangkal nama dia, cikgu dah boleh. Tak perlu pun cikgu nak ingat G dash apa-apa-apa. Sama juga dengan student cikgu Cikgu kena ingat nama dia. Spelling lah kena betul. Spelling kena betul lah. Dan cikgu boleh tulis message kat sini. Assalamualaikum sahabatku. Macam tulis surat cinta pula Okey, sila tambah nama anda. Okey, terima kasih. Dan apa yang cikgu lihat dekat sini, sebenarnya apa yang saya sedang buat ni, saya tengah hantar email. Saya hantar email berserta dengan attachment. Nampak tak? So kalau dulu kita kena save ni, kita kena save dalam komputer kita, kena buka kita punya aplikasi email, tak kisahlah apa-apa email pun yang kita pakai, kita kena add, lepas tu buat lampiran dan sebagainya. Dan kita kena send. Yang ini tak payah lagi cikgu, cikgu klik share, pilih nama, letak message apa, cikgu klik saja button send ni button send. Lepas tu dia akan send kepada cikgu Haliza dan cikgu Ustaz Uzra. Dan mereka akan dapat email lah. Mereka dapat email dan mereka akan buka dan mereka boleh edit terus saya punya dokumen ni. Okay, kalau kata saya nak share terus dekat group chat kita, saya copy link je. Copy link, cumanya bila kita copy link ni, dia jadi tak cantik sebab dia panjang. Okay, dia panjang. Okay, apa yang cikgu boleh buat, salah satu alternatif langkah yang cikgu boleh gunakan shorten URL. Yang ini mungkin ramai yang dah tahu, saya kongsikan saja. Ada nama bit.ly, ada yang pakai gg.gg dan sebagainya lah. Saya suka pakai bit.ly, so saya pergi dekat bit.ly, saya create, saya paste long URL tadi, saya create, kemudian saya tambahlah kat sini testing PPD kota tinggi, right, kemudian saya save. Okay, ni bit.ly dia cikgu boleh custom lah nama ni, nak letak nama cikgu ke Zul Kacak ke boleh, tak ada masalah lah. Okay, lepas tu saya nak share benda ni dekat dalam grup ni, grup Teams kita kan. Grup Teams kita saya pastekan. So saya pastekan. Okay, saya paste. Okay, kemudian saya send. Okay, kemudian siapa yang boleh tengok dekat chat dan cikgu boleh buka link tersebut dan cikgu akan buka file ataupun Microsoft Word yang saya dah buat ni. Okay, cuba cikgu klik
Siapa yang dah dapat dekat chat room? Okay. So dah ada nama keluar kat sini. So saya boleh tahulah sekarang ni siapa yang ada dekat saya punya file ni. Ada 25 orang dah. Okay. So saya boleh tahu. Okay, maknanya dia tulis kat sini dah macam-macam lah. Alright. Saya try Zuria, Cikgu Zuria, cikgu apa lagi. So dia keluar kat sini. Yang ini pula dia tulis guest contributor. Maknanya dia tak gunakan email MOE. Dia gunakan email personal dia. Macam mana dia boleh edit? Sebab saya set anyone with the link. So dia boleh lah macam ni. Dia boleh buat sharing dan sebagainya. So katakanlah saya nak tahu siapa yang buat, siapa kadang-kadang kita nak tahu kan, ada orang edit semua ni, kita nak tahu dia punya version. So kita klik ni, dia ada version history. So cikgu boleh track cikgu boleh track dia punya version history, siapa yang edit, pukul berapa yang dia edit. Contoh Omilia binti Ormawi ni, dia edit bila. So saya boleh track dekat sini, nampak? Dia edit ke, dia klik kat mana ke, saya boleh track kat sini. So maknanya kat sini cikgu, kalau cikgu bagi kerja rumah dekat cikgu punya pelajar, okay, dan cikgu bagi kumpulan, satu kumpulan kena buat buku portfolio ataupun buku scrap sejarah, buat atas talian, ketua kumpulan create satu dokumen dan share kepada 4 yang lain lah. Alright. Apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu boleh track dia orang punya activity version history dekat sini, dan cikgu dah mudahkan cikgu untuk bagi markah dan menyelesaikan masalah sleeping partner. Maknanya cikgu boleh tahulah siapa yang tak buat kerja. Macam ni, kalau kata ada nama Suhaila, maknanya saya tahulah Suhaila tu buat kerja. Kalau Omilia ni nama dia tak ada langsung kan, daripada hari kita bagi kerja rumah sampailah hari kita hantar kerja rumah tu, barulah ada nama Cikgu Omilia. Maafkan saya cikgu, contoh je ada nama Cikgu Omilia, maknanya kita tahulah Cikgu Omilia hanya buat edit, tulis nama je waktu nak hantar. Dia tak buat kerja pun. So kita nak bagi markah tu pun senang. Okay, so daripada OneDrive ni cikgu bolehlah buat file. Okay, cikgu boleh buat Word, Excel, PowerPoint, OneNote, form dan link. Tak ada masalah lah. Cikgu boleh upload file dan juga cikgu boleh folder. Dan cikgu juga ada pilihan untuk buat synchronize. Synchronize kat sini, apa maksud dia cikgu? Bila cikgu klik button synchronize ni, dia akan synchronizkan OneDrive cikgu ke dalam cikgu punya laptop. Contoh dia cikgu, maksud dia kat sini, kalau cikgu tengok di paparan sebelah kiri saya ni, cikgu nampak ada OneDrive Microsoft, OneDrive Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So ini adalah OneDrive yang telah saya sinkronizekan dalam komputer saya. Lepas tu cikgu punya soalan, kalau saya sinkronize habislah laptop saya. Laptop saya ada 500 gig je. Jangan risau cikgu. Sebenarnya file apa yang kita sinkronize tu kita boleh pilih. Apa maksud saya pilih? Okay, kalau cikgu tengok kat sini, ada file yang telah bertanda warna hijau, ada file yang bertanda cloud. Selagi mana cikgu tak klik ataupun tak buka dokumen tu, file tu berada di dalam cloud. So dia tak masuk dalam cikgu punya komputer. Dia tak makan cikgu punya hard disk lah. So maknanya kat sini amalan terbaik dia, cikgu hanya buat untuk folder yang cikgu nak buka untuk kerja saja. Okay. So maknanya kat sini kalau cikgu dah warna hijau ni, kalau tak ada internet, saya still boleh access OneDrive saya dan saya boleh buat kerja dalam saya punya OneDrive tanpa internet. Maknanya kalau saya ada Microsoft Word kat sini, saya buka ni dan saya buat kerja, tak ada internet, tak apa, tak ada masalah. Once cikgu balik ke office ataupun cikgu balik ke rumah, cikgu ada connection internet, cikgu sambung, automatically dia akan synchronize yang the latest one ke cloud cikgu tanpa cikgu sedari ataupun cikgu kena klik apa-apa. So mudahlah untuk cikgu buat kerja tanpa internet walaupun tanpa internet. Okay. Alright, itu serba sedikit tentang Microsoft Office 365. Saya recap balik apa yang saya dah sharekan kepada cikgu. Cikgu dah ada dengan
email moi-dl.edu.my. Cikgu dah boleh gunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote secara online dalam talian. Okey, boleh download, tak boleh download buat sementara ni. Dan semua file-file tersebut disimpan di dalam mana? Di dalam OneDrive. Berapa besar OneDrive diberikan setakat ni? 1 tera. 1 tera. Sekiranya penuh 1 tera, dia akan upgrade lagi ke 5 tera. Bukan 2 tera, bukan 3 tera, terus 5 tera. Kalau cikgu penuh 5 tera, cikgu nak kena buat apa? Jumpa saya dulu. Saya nak tengok cikgu simpan apa dalam tu. Sebab 5 tera ni besar cikgu. 1 tera pun saya jumpa lagi cikgu yang penuh. So kalau penuh 1 tera, dia akan upgrade 5 tera. Kalau 5 tera penuh cikgu, jangan risau, dia akan terus bagi cikgu 25 tera. Itu kalau tak cukup, saya tak tahulah cikgu. Tapi by right, polisi dia adalah unlimited. Okay. So yang kemudian cikgu ada Minecraft Education, yang ni cikgu boleh lah ikut. Ada banyak tutorial, saya tak sentuh hari ni. Dan yang bawah ni ada course, Digital Literacy Course. Masa zaman PKP ni siapa yang belum buat, cikgu boleh minta anak-anak murid, boleh buat. Ada 6 course. Kalau cikgu habiskan course ni, anak murid habiskan course ni, akan dapat sijil daripada Microsoft tentang Digital Literacy Courses. Adakah berbayar? Semua dalam ni adalah perma. Tak ada masalah. Dan cikgu juga boleh klik pada ikon pertama ni. Dia akan direct cikgu terus ke portal Microsoft Office yang rasmi. Dekat sini cikgu ada lagi banyak aplikasi yang cikgu boleh gunakan, dan salah satunya adalah Microsoft Teams. Okey, Microsoft Teams yang kita nak tunjukkan hari ini. Okey, so saya balik kepada Microsoft Teams. Saya nak tunjuk kat cikgu macam mana cikgu nak create class. Create class. Okey, kita balik pergi ke PowerPoint ni tadi. Okey, introduction to team, create class and add user. Okey, senang saja cikgu. Cikgu pergi dekat Teams. Okey, ini adalah Teams cikgu. Microsoft Teams sama saja. Kalau cikgu buka daripada Microsoft Teams kat sini, dia akan buka benda yang samalah. Tak ada masalah. Dia akan buka yang web browser. Yang ini saya dah install. So saya buka yang application punya. Alright. So kita pergi balik dekat yang sinilah paparan ni. So yang mana yang baik? Kalau saya suggest cikgu install lah. Install dekat phone boleh, dekat iMac pun boleh, dekat iPad boleh, dekat apa lagi? Dekat Windows lagi lah boleh kan? Alright, so cikgu klik join or create team. Okay, cikgu klik join or create team. Kemudian dia akan ada paparan ni lah. Yang mana yang cikgu nampak kat sini ni semua adalah public. Sebab cikgu berkongsi dengan satu Malaysia, so cikgu boleh nampaklah grup-grup yang lain. So untuk create team senang saja, cikgu boleh create daripada sini ataupun cikgu boleh join a team with a code. Okay. Kalau cikgu tengok konsep dengan biasa pakai Google Classroom sama saja. Dia ada kod dia, cikgu masukkan kod dan cikgu akan join kod team tersebut. Alright. So saya nak tunjukkan create team daripada asas. Cikgu klik create team. Okay, ada 3 langkah mudah, create team, lepas tu pilih jenis team yang cikgu nak buat. Class, professional learning, ada staff, ada others. Okay. Alright, yang ini sesuai untuk cikgu-cikgu, kalangan cikgu. Yang ini sesuai untuk melibatkan pentadbiran, pengurusan macam staff, kerani dan sebagainya. Others ni melibatkan club, aktiviti, persatuan dan sebagainya lah. Contoh ada persatuan Guru Sains Malaysia, STEM Malaysia. So dia boleh buat other lah. So satu Malaysia boleh join, tak ada masalah. So kita nak fokus kepada kelas ni. So kita klik kelas. Okay, namakan kelas kita. Katakanlah kelas PPD Kota Tinggi. Cik Zul, apa beza 4 jenis team tu? 4 jenis. Apa perbezaan 4 jenis team yang tadi? Okey, perbezaan dia untuk yang kelas ni dia ada fungsi assignment. Saya ulang balik Untuk kelas ni dia ada fungsi assignment.
dan dia juga ada kelas notebook untuk murid. Kelas notebook untuk murid. Kalau professional learning community ni, dia tak ada kelas notebook. Okay, dan dia tak ada fungsi assignment tersebut. Kalau staff, dia tak ada fungsi assignment tapi dia ada staff class notebook. Staff notebook. Okay, staff notebook apa? Staff notebook ni dia macam dia OneNote. Okay, OneNote ni apa cikgu? Dia adalah buku digital. Macam buku-buku file-file cikgu tu kan. Selalu kita pergi pengurusan pentadbiran, dia orang ada simpan file-file banyak tu kan. Cikgu imagine je file tersebut dalam bentuk digital. Dekat Microsoft ada satu aplikasi yang untuk buat filing tu, nama dia OneNote. Okay. So kalau untuk staff notebook. Kalau untuk class notebook. Kalau untuk ERPH, guna staff ke guna kelas? ERPH kita boleh gunakan staff. Sebab dia melibatkan pengurusan dan pentadbiran. Tapi tak kisahlah, cikgu boleh gunakan dua-dua sebenarnya, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu nak gunakan kelas, so maknanya pentadbir tu kena jadi macam cikgu lah. So yang cikgu-cikgu ni kena jadi macam murid. Okay. Alright, so kita klik balik kelas. Nama dia tadi kelas apa? Kelas PPD Kota Tinggi. Description tulislah. Okay, kelas ini bertujuan menghimpunkan guru-guru daripada daerah Kota Tinggi. Okay, jangan risau lepas ni saya delete lah grup ni. Apa tu? Ni saya buat demo je. Alright, kemudian cikgu boleh klik next. Senang je cikgu, ada 3 langkah. Okay, create teams, pilih jenis kelas, kemudian create teams. Lepas tu cikgu pilih lah student ataupun teachers. Okay. Kalau student, so saya masukkanlah nama cikgu Aliza. Ni yang saya cakap tadi tu. Cikgu Aliza. Okay, katakanlah cikgu Aliza. Okay, saya klik add. Kemudian teachers, ada 2 orang teachers. Maknanya kelas tu ada cikgu-cikgu lain lah. So cikgu lain, cikgu buat Uzarudin. Okay, so cikgu Uzarudin, teachers. So bila kita lantik cikgu ni sebagai teachers, automatically dia akan jadi sebagai admin lah. Admin, yang student dia akan jadi student. Alright. So kita dah add. Okay, saya klik add dulu. Lepas tu dah siap, kita close. Mudah saja dan dia akan create kita punya kelas. Okay, kita akan create kelas kita. Alright, dan kita boleh tengok dekat atas tu dia ada tab. Ada post, file, class notebook, assignment, grade. Hanya type kelas sahaja yang ada tab macam ni. Untuk PLC, untuk staff tak ada. Untuk ada pun tak ada. Hanya untuk kelas sahaja. Okay, so kita dah belajar macam mana nak create kelas, macam mana nak add user. Nombor 2, kita nak belajar macam mana kita nak create VC meeting using Meet Now. Bunyi macam familiar. Google Meet ke? Tak Microsoft Teams nama dia Meet Now. Alright, so Meet Now bawah ni cikgu boleh nampak ada Meet Now. Alright, katakanlah saya dah create, saya nak buat conference ataupun telesidang atas talian untuk kelas saya ni lah, kelas PBD Kota Tinggi ni. Okay, cikgu dekat bawah ni. Okay, dia macam chat lah. Cikgu boleh tulis, hai, Assalamualaikum. Okay, apa khabar? Cikgu boleh juga tambah GIF. Nak buat thank you ke Okay, boleh tekan kat situ. Right? So macam-macam lah. Cikgu boleh buat meme. Okay, boleh buat meme. Mana meme? Meme, siapa tahu meme? Ini kalau kalangan student kita ni famous lah diorang selalu suka pakai meme ni Okay, selamat berpuasa. Okay. Alright, itulah meme. Okay. Okay, yang lain pun boleh. Kata orang tu post, kita boleh like, kita boleh love dan kita boleh reply dan sebagainya lah. Kita boleh like dan sebagainya. So itu adalah sedikit sebanyak tentang chat conversation. Cikgu juga boleh buat attachment dekat situ.
Cikgu buat lampiran dan sebagainya, cikgu boleh letak. Okay, kita balik kepada macam mana nak create Meet Now ataupun link kita nak bagi dekat kita punya student untuk join. Sini nak titik. Meragam je lah. Kita assume murid kita nak join ni, okay, dia ada phone, kita nak bagi link tersebut melalui WhatsApp. So kita klik Meet Now. Okay. Bila kita klik Meet Now, dia akan tulislah want to add a subject dan kita masukkanlah kelas kelas bahasa Melayu. Okay. Kemudian yang ni cikgu boleh on, cikgu boleh off lah kamera. Saya off dulu sebab nanti berat. Schedule a meeting. Okay. Alright. Kemudian cikgu klik Meet Now. Okay, cikgu klik Meet Now. Okay. Bila cikgu klik Meet Now, macam mana nak dapat link tersebut cikgu Alright. Bila cikgu klik kat sini, cikgu boleh invite yang the rest, student-student yang lain. Okay. Dengan type nama dia. Okay, kalau cikgu dah lupa letak nama dia ke sebagainya, cikgu boleh type. Sebab kita satu Malaysia, kita boleh cari satu Malaysia punya ID ataupun email. So walaupun dia di sekolah yang lain, kita boleh tambahkan dia tapi berhati-hati, jangan salah tambah orang. Itu antara benefit dia lah, antara kekangan dia lah. Kalau cikgu nak bagi link pula cikgu, bila cikgu klik dekat invite someone ni, dekat sebelah kanan ni ada copy join info. Saya ulang, mana nak dapat link, cikgu klik someone ni, dia ada copy join info. Cikgu klik copy join info ni. Alright. Then, okay, saya tutup ni lah. Okay, kata saya bla 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 bla, saya dah habis. Alright, saya pun boleh terus buat recording. Okay, kat sini saya boleh buat recording. Maknanya kalau kelas cikgu tu, tak semua murid kita kadang-kadang yang join kelas kita. Okay, cikgu record sesi kelas tersebut. Alright, kepada mereka yang tak ada internet ke, yang kurang internet ke, tak apa, jangan risau. Cikgu record dulu. Cikgu seorang-seorang pun buat kelas, cikgu record je. Walaupun tak ada cikgu, tak ada yang join, cikgu record. Lepas tu cikgu boleh upload dekat YouTube. Cikgu bagi link dekat YouTube tu. Itu kalau dia tak belajar tu, itu dia punya isu lah kan. Kita dah cuba sedaya upaya untuk kurangkan, minimumkan PDP kita tu untuk mudahkan mereka. So cikgu record dan cikgu boleh upload dekat YouTube. Okay, saya balik kepada tadi, macam mana nak dapat link, cikgu copy join info. Okay, dan cikgu bolehlah buka, contoh cikgu nak hantar kepada orang kepada orang, cikgu boleh hantar melalui email. Alright, cikgu boleh hantar email, nanti dia akan keluar yang macam ni, join online now ni. Okay, kalau cikgu nak hantar dekat orang yang baru, contoh, okay, saya nak hantar dekat orang yang baru. Okay, saya hantar kat orang baru. Cikgu nak hantar ni tak kisah, cikgu boleh hantar melalui melalui Gmail pun boleh, tak ada masalah. Cikgu nak hantar melalui Gmail pun boleh. Cikgu nak hantar melalui WhatsApp ke Telegram pun boleh. Contoh ni bila saya paste kat sini, dia ada macam ni, join meeting Bacalah, Assalamualaikum, salam, sila join meeting petang ini dengan klik link di bawah. Maafkan tata bahasa saya nak cepat klik dengan link di bawah. Okay, so orang yang join cikgu punya link tu dia kena klik lah. Lepas tu dia akan masuk. Okay, so kalau cikgu nak bagi dekat Telegram ke WhatsApp group ke, cikgu right click, cikgu copy hyperlink ni. Alright. Kalau saya paste kat sini, dia cikgu copy, kemudian cikgu boleh pergi dekat mana-mana shorten URL ataupun cikgu boleh terus pastekan dia punya link tersebut. Jadi panjang macam ni dia jadi panjang. Kemudian cikgu create. Kemudian title, tally sidang bersama PPD Kota Tinggi. Contohlah lepas tu ni link ni yang pendek, cikgu save. Cikgu copy dan cikgu buka Telegram. Kalau cikgu ada WhatsApp ke apa ke kan, cikgu boleh buka lah. Contoh ni, Liz Ahmad, Kak Liz lah. Cikgu Liz. So, saya paste kat sini, saya paste. Enter.
So dia akan jadi link untuk join dekat Microsoft Teams. So itulah cara dia. Cikgu boleh buat macam mana cikgu nak send meeting untuk Microsoft Teams. Okay, yang ini saya dah sudah. Saya hang up. Okay, hang up. Okay, dah sudah. Okay, so saya recap balik step dia. Macam mana nak buat link meeting. Pergi ke Meet Now. Okay, create Meet Now. Kemudian copy link. Cikgu boleh hantar melalui email. Ataupun cikgu boleh hantar melalui link. Cikgu boleh terus hantar link yang panjang tadi. Ataupun cikgu boleh terus hantar link yang dipendekkan. Okay. Kemudian manage your file in Teams. Yang ni yang best part. So kalau kita dalam kita punya Teams ni, dia ada cara macam-macam. Kalau kita buat satu lampiran, okey, kita hantar lampiran. Okey, setiap lampiran kita dia akan masuk dekat files. Dekat file kita ni lah. Alright. So kita boleh cari apa-apa saja kita punya file tadi. Alright, kalau cikgu tengok boleh import daripada OneDrive, boleh import daripada Google Drive, boleh upload daripada saya punya komputer. So saya klik daripada komputer saya. Alright, kemudian saya nak post kelas Digital with Microsoft. Saya klik open dan dia akan upload ke dalam ni kelas sila baca modul ini. Okey, kemudian cikgu boleh klik next ataupun send lah Kemudian dia akan masuk. Dan segala PowerPoint ke, PDF ke, Excel sheet ke apa semua, kalau kita dah post banyak-banyak dia akan scroll kan. Kalau OneDrive, kalau Telegram, WhatsApp kita kena scroll. So dekat Microsoft Teams ni semua file-file ni senang saja kita nak manage, kita pergi dekat file. Automatik cikgu, semua file-file yang di-upload tak kiralah student kita ke, dia akan simpan dekat dalam bahagian file tersebut. Nampak? Ada file. So kita boleh buatlah folder khusus untuk cikgu ke, untuk murid ke, untuk team murid tu ke kan, by group ke, bergantung kepada kesesuaian. Alright? Okay, yang seterusnya, cikgu juga boleh manage file cikgu daripada OneDrive dan juga Google Drive. Kalau cikgu tengok Google Drive ni daripada saya punya akaun MOE-DL saya. So saya dah tak payah nak susah-susah nak buka banyak-banyak tab dalam satu tempat, dalam satu Microsoft Teams. Saya boleh buka kedua-dua drive saya ni. Tadi kita ingat cloud storage yang kita dapat ni besar storage dia. So katakanlah saya nak buka Google Drive saya. So saya tak perlulah nak tekan okay, dia kena sign in dululah untuk first time. Okay, kalau cikgu dah remember password tu tak payah nak isi banyak kali lah. Dia akan terus masuk, tak ada masalah Okay, saya akan masuk. Okay, tekan je allow. Okay, so kita dah boleh buka kita punya semua file-file kita dalam Google Drive kita. Alright, tanpa perlu kita pergi ke luar ataupun new tab. Okay, kata saya buka kata nama 3 nama ni, saya buka. Apa yang berlaku cikgu sistem Microsoft Teams dia akan buka Google Doc dalam Microsoft Teams. Cikgu boleh terus buat editing. So dah tak ada lah untuk kita nak buka Microsoft Word, lepas tu kita nak download, lepas tu kita nak upload ke Google Doc. Lepas tu daripada Google Doc dia akan convert pergi Google Doc. Lepas tu bila kita download balik dia akan jadi format Word. Lepas tu dia format dia akan lari lah dan sebagainya, masalah tu lah. So yang ini dia dapat selesaikan sedikit masalah, alternative way. Cikgu boleh terus edit dekat dalam ni tak ada masalah. Yang ni saya letak gambar. Okay, nampak kat sini saya boleh terus edit. Okay, boleh teruslah edit kat sini kalau cikgu nampak kat sini, ni semua Google Doc lah. Cikgu boleh terus buat kat sini, tak ada masalah So kita lebih baik kita
dah ada platform, kita boleh buat integrasi. Itu antara kelebihan Microsoft Teams, dia boleh integrate bukan saja dengan Google Drive, bahkan ada beribuan aplikasi lagi yang biasa cikgu dengar. Kalau cikgu-cikgu Malaysia ni saya tengok macam apa? Macam Kahoot, macam ni saya tengok dekat education ni. Okay, ada macam-macam, ada Quizlet, Flipgrid, ada Bansi, ada Peer Deck. Peer Deck siapa yang selalu pakai, ada Wakelet. Kalau cikgu suka pakai Kahoot pun ada dalam ni Cikgu boleh search kat sini. Okey, Kahoot. Okey, ataupun tu ada Kahoot. Macam-macam lah, ada lebih kurang beribuan ada ribuan aplikasi cikgu boleh embed masuk dalam Microsoft Teams. So Microsoft Teams ni dia macam one stop center dan dia tidak terhad kepada aplikasi Microsoft saja, bahkan dia terbuka untuk aplikasi-aplikasi lain Dan kalau kata cikgu kata saya dah pakai saya dah pakai Google Classroom dah lama dah, takkan saya nak pindah ke Microsoft Teams, susah lah kan saya nak buat benda baru dan sebagainya. Jangan risau cikgu tak payah pening kepala. Okey, saya tunjukkan cikgu satu cara di mana cikgu boleh terus embed cikgu punya Google Classroom tu dalam Microsoft Teams. Okey, kenapa saya buka yang ni? Sebab kalau saya tutup yang tadi tu dia akan saya akan keluar daripada kita punya VC ni. So saya tunjuk cikgu ni web testing. Sebenarnya ni Google Classroom. Okey. Saya boleh renamekan dia. Saya namakanlah Google Classroom. Sorry Maya, pinjam you punya you punya Teams sekejap okey. Saya buat dekat MIE punya group. Okey, nampak Google Classroom. Saya buka 6 Arif, ni Google Classroom saya ada kod apa ni semua tu kan. So ini adalah Google Classroom yang saya buka dalam Microsoft Teams. So nampak tak, the beauty of Microsoft Teams is a place, one stop center. Cikgu boleh integrate whatever platform you are using. Don't worry, it's very easy. Cikgu senang saja, cikgu boleh integrate. Nak buka Google Drive ke, Google Doc ke, Google Sheet ke, whatever, Google Classroom pun Google Form pun cikgu boleh masuk, tak ada masalah. Alright. Cara dia cikgu pergi dekat search. Okay, sebab dia web based cikgu, senang. Cikgu type je website. Okay, website. So namakanlah, katakanlah Google Classroom 6 Arif. Kenapa saya tunjukkan ni? Sebab saya banyak dapat soalan daripada guru-guru dia kata saya dah pakai Google Classroom. Kalau saya pakai Google boleh tak saya nak integrate dengan ini? Sebenarnya satu kata pendapat lah tu pulang pada cikgu. Cikgu nak pakai apa pun is up to you. Tapi untuk kebaikan murid-murid, lebih baik kita bagi tahu mereka semua aplikasi yang ada dalam dunia ni, Google ke, Microsoft ke, sebab bila dia nak kerja nanti, kita tak tahu dia akan pakai apa dekat company dia kan. So macam mana dia kata apa ni, paste your link here. Okay, cara dia saya tak ingat. Okay, setting. Ni, cikgu kena copy link. Okay, link apa yang cikgu kena? Google Classroom yang cikgu create dekat cikgu punya dalam account cikgu lah. Cikgu copy link ni. Copy. Okay. Dan cikgu tambah tadi. Klik je tambah. Tab ni ada macam-macam lah. Microsoft pun ada form, ada PDF, Power BI. Ini semua cikgu boleh explore nantilah. Banyak lagi lah. Kita boleh buat sesi yang lain. Okay, pilih website. Okay, pilih website. Okay, boleh namakan website cikgu. Saya tak nak namakan dulu. Saya nak ambil contoh je. Pastekan saja. Alright, post to channel about this tab. Maknanya semua orang akan tahulah. So saya tak nak buat. So klik save. Senang saja, mudah. Hanya 2 langkah untuk kita embedkan Google Classroom dalam Microsoft Teams. Dan untuk gunakan Google Classroom, saya suka ingatkan yang sini hanya untuk application sahaja. Maknanya apa cikgu? Cikgu kena install Office Microsoft Teams dekat cikgu punya komputer. Kalau cikgu pakai web base, okay, web base yang ini, okay, cikgu pakai yang web base macam ni, cikgu nak embed Google Classroom tak boleh, minta maaf. Kalau nak pakai Google Classroom, kena install Microsoft Teams dekat komputer cikgu. Okay, so saya harap jelas lah. Alright, manage your file, saya dah tunjuk. Kita boleh embed Google Drive, kita boleh semua file-file kita disimpan dalam tab files, cikgu boleh dapat.
Education app integration, saya dah tunjuk macam mana nak embed Google Classroom, nak embed sebenarnya bukan Google Classroom, banyak lagi cikgu boleh embed dalam tu. Quizzes ke, Kahoot ke, Wakelet ke, whatever lah cikgu buat kan. Cikgu boleh embed dengan cara klik saja website, copy URL, pastekan dan dia akan masuk dalam Microsoft Teams. Okey, so dah 12.15, saya rasa saya pun dah drag 15 minit. Saya minta maaf atas kelambatan tersebut. So saya buka untuk soalan sekiranya ada. Silakan, saya kembali kepada moderator kita. Terima kasih Encik Zul, perkongsian sangat menarik. Semua orang khusyuk mendengar ni, sampai dah habis masa pun nak juga lagi. Nanti kita akan sambung siri 2. Okey, ada siapa ada soalan? Ini more pada introduction lah, introduction. Supaya cikgu-cikgu tahu sedikit sebanyak tentang Microsoft Teams. Apa tu Microsoft Teams? Sebenarnya kalau tanya saya tak suka nak banding-bandingkan lah. Ya, macam saya cakap, saya punya pendirian itu subjektif. Kalau cikgu suka pakai Google Classroom dan cikgu suka pakai Microsoft Teams, why not? Cikgu boleh embedkan, cikgu boleh integratekan kan. Dan student kita pun ada kelebihan dia. Mereka dah belajar Microsoft Teams, mereka dah belajar Google Classroom. So kalau dia pergi belajar, dia apply kerja esok, katakanlah tempat kerja dia pakai Google G Suite, so tak ada masalah. Kalau dia pakai Google, Microsoft Teams pun tak ada masalah untuk dia. So tak adalah dia terpinga-pinga, tak cikgu aku tak pernah ajar ni dulu kan. So at least kita dah ajar dia, dah tunjukkan kat dia. Okay. Right, ada soalan Kak Aliza? Ada, setakat ni macam tak ada soalan. Cikgu ada nak tanya apa-apa lagi soalan? Cikgu, boleh tumpang tanya? Boleh, silakan. Kalau kita sudah gunakan PowerPoint ataupun 365, selepas tu dia sudah save dalam OneDrive kan? Kita nak keluarkan daripada OneDrive itu dan masuk ke Windows 2016. Boleh tak dia punya macam PowerPoint yang transition macam mode itu dia akan juga keluar? Ataupun dia yang Windows 2003 atau 2007 itu dia tak boleh support. Oh, okey, faham. Okey, cikgu, bila cikgu letak dekat OneDrive, automatically version dia akan jadi 2016. Okey? Automatically dia akan jadi the latest version which is 2016. So kalau cikgu punya desktop, kalau cikgu punya desktop versi 2010, 2013, below than 2016, cikgu tak boleh buka. Okay, cikgu tak boleh buka. So macam mana cikgu nak buka? Dan daripada OneDrive ni, alright, cikgu kena buka PowerPoint tu dulu. Dan bila cikgu download tu, cikgu kena download as a PDF. Itu alternatif dia. Ataupun, sekejap saya tunjuk. Okay, saya ulang balik Versi kalau disimpan cikgu guna Office 365, versi apa cikgu? Itu cikgu kena tahu. Versi yang paling terkini, iaitu 2016. Okay, 2016. Kalau cikgu download, automatically dia akan download versi 2016. 2016 dengan 2013 dia kawan. Sebab apa kawan? Sebab kalau cikgu tengok file dia, format dia DOCX. DOCX. DOCX ni 2013 boleh buka, 2016 boleh buka, 2019 boleh buka. Tapi kalau buka menggunakan file DOC, dia akan tanya cikgu nak convert tak file tersebut. So cikgu kena convert file tersebut pergi ke 2010 ataupun 2007. Right? Okey, ada soalan lain? Cikgu? Saya ada soalan. Selamat tengah hari. Saya ada soalan. Saya pun ada soalan. Saya nak tanya macam mana add tab kalender dalam team. Apa cikgu? Add tab kalender? Kalender. Sebab dalam team saya buka tak ada kalender. Oh, tak ada. Untuk MOE-DL sementara ni memang tak ada, tapi kita tengah berusaha untuk buat features tersebut. Bukan buat, untuk enablekan balik features tersebut. Oh, okey. Kenapa? Okey, saya bagi tahu cikgu kat sini lah. Kenapa cikgu-cikgu tak ada tab tersebut? Macam saya ada lah. Ni kalender kan. Sebab saya admin.
Okay, tapi yang lain, okay, tak ada kalender ni. Most of the reason because you guys punya email adalah Gmail. Okay, untuk MOE-DL, asalnya you punya email adalah Gmail. So bila Gmail, diorang turn off kan untuk Microsoft punya Outlook. So bila turn off Outlook, so by right kalender you tak ada lah, sebab Outlook tu dengan kalender tu dia berkait rapat. Ada Outlook, ada kalender. That's why you punya Google, G Suite you ada kalender. Sebab you bukan pakai Gmail. So kita tengah buat proses untuk enablekan balik kalender ni bagi semua cikgu-cikgu guna balik. Kalau by right sebenarnya untuk create meeting, the best method is from calendar. Tapi saya faham maksud cikgu, tapi untuk sementara waktu cara yang paling senang adalah from Meet Now. Kalau ada esok dah ada kalender, nanti kita akan update lah. Dan cikgu boleh create new. Kan saya punya team tu ada. Yes, kelebihan dia cikgu kalau ada kalender ni, cikgu nak create live event pun boleh. Kalau meeting biasa dia boleh sampai 250 orang dalam satu masa macam kita buat ni. Tapi kalau live event ni, cikgu boleh cater sampai 10 up to 20k, 20,000. Lagi ramai orang lah. Okay. Yang kalender ni kita akan update. Okay, bila masa dia, as soon as possible. So we are currently working on it. So saya tak boleh nak janji timeline dia sebab kita tengah usahakan. By right mungkin dalam bulan 6. Okay. Terima kasih. Okay cikgu Alright. Okay, ada soalan lagi tadi kan? Saya. Saya tu siapa cikgu? Saya Cikgu Asmahani. Sorry kalau lari tajuk. Saya nak tanya macam ni. Saya punya Microsoft account ni telah di-create atas ID Yes dahulu. Jadi saya tak boleh masuk guna ID lain daripada ID Yes. Jadi saya ni masih boleh lagi create kelas dengan budak tak? Kalau cikgu macam saya tunjuk ni tadi, that's why saya tunjuk yang ni. Kalau cikgu pakai ID Yes, cikgu nak buka MOE kan. So cikgu klik add a profile. Lepas tu cikgu tambahlah profile MOE-DL. So dia tak clash dengan cikgu punya yes.my. Maknanya bolehlah cara macam tu. Maknanya saya boleh guna macam biasa lah. Ya betul cikgu. So bila dia macam contohlah saya, kalau cikgu tengok bawah saya ni, dekat bawah ni saya ada dua ID Yang ini ID Microsoft. Nampak? ID Microsoft. Tapi bila saya buka yang ni, ID MOE-DL. So saya boleh pakai kedua-dua ID ni dalam tab yang berlainan tanpa dia clash. Ataupun the alternative way yang ada, cikgu boleh gunakan incognito kalau guna browser Google Chrome, ataupun cikgu kalau guna Microsoft Edge, cikgu boleh gunakan new in private mode. So dia tak kacau cikgu punya ID yang cikgu dah save ataupun remember password. Saya tahu yes.my ni kalau cikgu once cikgu sign out, cikgu dah tak boleh masuk lagi kan. Sebab dia tahun 2016 dululah. Jadi saya agak rumit sikit lah sebab saya kena sign in satu-satunya dengan ID Yes saja. Yang lain memang tak boleh. Untuk desktop cikgu jangan sign out. Okay, saya nasihatkan cikgu jangan sign out. Memang saya tak sign out, saya still juga situ. So maknanya kalau cikgu nak pakai MOE-DL, saya sarankan cikgu pakai online version, right? Dan bila cikgu dah buka Microsoft Team ni, kalau cikgu perasan dekat bawah saya ni, saya ada dua Microsoft Team. Satu ni MOE-DL, satu MOE-DL, satu lagi saya punya account Microsoft. So macam mana saya buat ni cikgu? Senang saja, daripada account cikgu dah buka, cikgu kena buka Microsoft Team dulu. Cikgu pergi dekat 3 titik ni, pergi dekat apps, cikgu kena install this site as an app. So cikgu dalam cikgu punya desktop tu ada dua Microsoft Team. Satu cikgu boleh buat untuk Yes, satu lagi cikgu boleh buat untuk MOE. Okay, ada soalan lain? Maksudnya buat untuk MOE tu maksudnya saya kena sign in atas akaun MOE? Ya betul cikgu.
Tapi saya tak boleh sign in juga. Tak boleh sign in maksud dia? Maksudnya Microsoft Sekarang ni tu cikgu join Yes. Teams guna MOE kan? tak, yes. Oh Okey, yes. apa ni cikgu. Yang Ya, ya. technical YES tu, cikgu kena guna incognito. Ataupun kalau tak nak guna incognito, cikgu kena clear cookies tu. Sebab sebelum Ya, ni cikgu. cikgu guna YES kan, dah biasa guna. So benda tu dah ada dalam cookies tau. Cikgu kena clear cookies tu. Kalau cikgu tak boleh nak clear cookies, cikgu klik new incognito dan cikgu buat. Okey, satu lagi kan, kalau macam cikgu nak guna yang produk Microsoft ni, web browser tu cikgu guna Microsoft Edge. Dengan guna Chrome pada saya lah. Sebab Senang kalau cikgu Microsoft asingkan. Itu setuju. Oh, nak selamat guna yang Edge je. Okey. Saya faham. Asingkan cikgu. Okey. Maksudnya kalau yes, cikgu gunakan Google Classroom. Okey, maknanya Kalau saya guna asingkan MOE, guna guna yang Microsoft Edge. Edge. Okey. Nak tanya Macam satu lagi, faham. kalau kita buka Microsoft Edge tu, macam mana kita nak wujudkan kan ada satu simbol apa tu? Account, kita nak add account semua. Sekarang tak ada tau pada saya punya ni, macam pada penceramah dia ada kan lambang dekat tepi kanan tu, lambang Ni, yang ni. tapi saya punya nak wujudkan benda tu tak ada kat sebelah mana ya? Okey, sebelum tu saya nak tanya cikgu punya logo Edge ni warna ni ke warna yang warna biru? Warna kelabu-kelabu biru. Dia lah. Sebenarnya Edge ni yang the latest lah. Cikgu type, senang cikgu type Microsoft Edge. Sebab Edge ni dia ada yang baru. Dia dah update yang baru. Yang ni yang the latest. Sama tak ikon cikgu dengan yang ni? Lain sikit. Lain sikit. So cikgu jangan risau, cikgu download je yang baru, dia akan update. So cikgu akan dapat features yang sama macam saya punya. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Alright. Ada soalan lagi? Saya nak tanya, Okey, boleh cikgu. Silakan. bila kita dah create class, dekat bahagian manage team tu, dia ada application dengan channel. Apa beza application dengan channel? Mana cikgu? Ini manage team. Manage team dia ada members, lepas tu kita punya apps, lepas tu ada 3 more tu dia ada channel. Apa beza apps dengan channel? Apps tu saya dah nampak macam kita boleh masuk. Kalau add channel ni dia macam pecahan dia. Oh, pecahan. Sub menu lah cikgu. Contoh saya bagi contoh paling senang sekali, buku teks. Buku teks sejarah tingkatan 4. Dalam buku teks ada 8 chapter. Dalam 8 chapter, satu chapter ada pecah lagi sub menu ke 12 sub menu. Betul tak? Chapter 1, 1.1, 1.2, 1.3. So add channel ni kalau saya klik, dia jadi macam lah. Contoh project, team project A. Project A. Okay. So saya add. Okay. Bila saya add, dia akan ada kat bawah ni. Team project A. So kalau saya ada 10 team, project B, C, D, E. Maknanya orang dalam project A ni dia akan bekerja dalam project A saja. So yang dalam B, dia akan kerja dengan project B. Okay. Macam kita pecahkan kumpulan pelajar lah. Ya, betul cikgu. Okay. Yang dia application tu kita dia bergantung kepada kita lah macam mana kita nak buat. Kalau application tu yang mana cikgu? Yang kita boleh masukkan macam Flipgrid ke apa-apa tu kan? Betul cikgu. Tapi kat situ tak boleh masuk Google Classroom Kalau untuk online tak boleh. Kalau cikgu kena install guna apps. Ustaz guna apps saya dah guna ni yang install punya. Ni saya buat Google Classroom boleh. Yang dekat application. Dekat application ni cikgu kena pergi dekat new add tab. Okay, add tab. Okay. Tak keluar lagi. Keluar add tab, cikgu kena guna dalam ni kalau cikgu type Google Classroom dia memang tak keluar cikgu. Cikgu kena pilih app website ni.
Okey, dia sama je lah. Okey, faham. Dia maksud dia apa cikgu? Maksud dia cikgu embed URL Google Classroom tu dalam Teams. So cikgu kena copy lah URL Google Classroom tu. Google class.google.com/ apa nama kelas cikgu tu. Okey. Google Site pun boleh jugalah kan masukkan? Boleh cikgu, as long dia URL. Tapi hanya terhad kepada application. Tak semua site Google yang boleh masuk dekat web browser. Cumanya yang dekat application ni, ya insyaAllah boleh. Tak ada masalah. So, apa kebaikan cikgu add tab-tab ni semua ni? Kebaikan dia cikgu, contoh cikgu, kalau kata cikgu-cikgu kita ni saya pernah tengok lah cikgu saya dulu, dia bawa buku. Dalam buku tu dia tulis banyak URL. Sebab kita banyak sistem kan, sistem APDM lah, sistem e-operasi lah, sistem SPLKM, KPM lah. So banyak URL yang kita kena ingat. So untuk menyelesaikan masalah tersebut, guna Microsoft Teams, kita boleh add semua website tersebut di dalam tab-tab ni. So maknanya cikgu tu dia buka je Microsoft Teams, semua sistem ataupun website tu tersebut dah ada dalam ni. So dia tak perlulah nak ingat dan sebagainya. Dan kalau dia dah masuk, dia dah login, dia dah save password, dia dah tak payah nak login banyak kali. Dalam satu tempat semuanya ada. Itulah antara dia punya kelebihan dia lah. Okey, ada lagi soalan? Apa ni Cikgu Haliza? Tadi Ya, kan saya. peserta tanya macam mana nak buat background tu. Background. Okey, untuk background background macam mana nak tunjuk Okey, saya kena sebab ustaz dia okey. Kalau background tu kan, kita klik more option, macam mana nak tunjuk yang ni. Sebab bila kita masuk tu dia ada 3 titik tau. Ada 3 titik. Lepas tu dia ada background effect. Kita klik background effect. Dan kita boleh tukarlah background tersebut. Sekejap lagi saya tunjuk yang saya punya paparan. Saya punya ada. Okey. Okey. Ada soalan lain? Tadi ada cikgu tanya kan ni background effect. Background effect. Custom background. Okey. Yang ni saya playkan sikit. Nampak? Bila kita join meeting tu, mula-mula sekali dia akan beritahu. Lepas tu bila kita dah join, kita boleh tukar-tukar kita punya background. So masa mula tu dia akan ada satu button lah, kita kena on kita punya background blur ni. Lepas tu kita boleh tukar dia punya effect. Okey. Ada soalan lain? Okey, rasa macam tak ada soalan lain. Ada soalan lain? Saya tanya. Ya, cikgu, silakan. Saya tadi gunakan handphone, cuba masukkan dengan link yang dibagi, tapi dia tak boleh, dia hanya kena connecting sahaja. Ada apakah connecting bawah tu ada button join now. Cikgu klik tak button join now tu? Ada. Saya lepas klik join now, dia connecting. Waiting. Connecting. Ya. Maybe sebab internet kot. Itu masalah sajalah. Maksudnya bukan lain lah, hanya kerana internet. Yes. Dia kalau connecting tu lepas cikgu klik button join now, yang penting cikgu kena klik join the meeting tu lah, join now meeting tu. Dia supposedly dia akan masuk lah terus ke cikgu punya ke telesidang ni lah. Saya nak clarify, tadi kita belajar sudah install Microsoft Teams dalam dia punya handphone. Bagi link saja, dia terus boleh masuk. Yap, betul. Dia akan cari aplikasi yang cikgu dah install. Okay, thank you ya. Yes, sama-sama. Okay, so meanwhile kita ada soalan. Saya nak terang sikit lah. Saya nak tanya. Tadi ada tanya kod kan? Ada cikgu tanya apa benefit saya redeem code apa ni semua kan. So nak terang memang panjang, tapi saya ringkaskan. Microsoft dia bukan sahaja ada gunakan application. Bukan setakat cikgu guna je saja application tu untuk PDP. Tapi dia ada professional development
course. Maknanya professional development course ni kat mana? Dekat Microsoft Educator Community yang cikgu redeem code tu lah. So bila cikgu buat course tersebut, cikgu akan belajar lah macam mana nak guna aplikasi dalam PDP untuk PDP yang berkesan dan kemenjadian murid yang lebih bagus. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, bila cikgu dapat banyak point tersebut, dia ada satu program. Sekarang ni dia akan buka lah start Mei sampai Julai. Cikgu boleh submit cikgu punya rancangan pengajaran harian cikgu, lesson plan cikgu tu. Alright, tapi cikgu kena gunakan teknologi Microsoft lah. Contoh Microsoft Teams, Minecraft dan sebagainya buat dalam cikgu punya PDP dan cikgu kena hasilkan satu lesson plan. Dan bila cikgu hantar, pihak Microsoft akan tapis penghantaran tersebut setiap tahun setiap tahun. Kita dah start ni daripada 2014 ke 15 tak silap saya. Okey, sampailah sekarang ni dan kita hantar cikgu-cikgu yang berjaya dipilih. Ada 3 peringkat saringan. Okey, Puan Cikgu Haliza lah salah seorang daripada dia lah. Ustaz pun salah seorang daripada dia pernah mengikuti saringan Okey, so kita hantar cikgu kita ni pergi mana? Pergi dekat Education Exchange. Education Exchange ni cikgu, kalau cikgu tengok belah sini ni. So setiap tahun kita akan hantar lebih kurang 5 ataupun 6 orang guru. Kalau boleh kita nak hantar 10 lah, tapi tengok bajet. Okay, so mostly 5 orang lah secara purata mewakili Malaysia ke Education Exchange. So Education Exchange ni setakat ni kita dah buat dekat Budapest, Amsterdam, kita dah buat dekat Toronto, Canada, kita dah buat dekat baru-baru ni kita buat kat Australia, tapi kita tangguh sebab pandemik COVID-19. So cikgu, semua pembelajaran cikgu akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Microsoft. So dekat sana cikgu akan bergabung dengan lebih kurang 184 buah negara, yang mana negara tersebut pun hantar wakil-wakil cikgu-cikgu dia. Dekat situ cikgu boleh jumpalah macam-macam cikgu boleh berkongsi-kongsi, seronok lah kalau tengok gambar-gambar ni kan. Ramai pendidik-pendidik yang macam kita rupanya kita kat Malaysia buat macam ni. Rupanya orang lain pun ada pun buat benda yang sama dan sebagainya lah. Okey, antara yang kelebihan lain, cikgu bila cikgu buat kursus tu akan ditawar sijil pengiktirafan oleh pihak Microsoft. Cikgu juga ada network untuk cikgu berhubung dengan guru-guru luar sana. Sekarang ni kita bukan lagi setakat nak buat PDP dalam bilik kelas kita saja bukan. Kita nak pergi ke international. So kita nak collaborate dengan guru-guru yang di luar sana, di negara-negara lain untuk kita dedahkan kepada murid-murid kita. Okey, kalau kata kelas bahasa Inggeris utamanya, contohnya kita nak dedahkan, kita nak tunjukkan pada dunia Malaysia ni punya bahasa Inggeris bukanlah teruk sangat. Macam tadi saya dengar dia cakap bahasa Inggeris. It's okay cikgu kalau kita berhubung dengan cikgu kat Afrika, cikgu kat Japan kan, walaupun negara dia maju tetapi bahasa Inggeris dia berada di tahap yang lebih kurang kita saja. Bahkan kadang-kadang kita lebih daripada mereka Bukan kita nak buat kita lagi bagus ke, tak ada. Kita nak belajar, nak tunjuk kat student kita, inilah orang masyarakat luar sana. Okey. Kemudian kita ada macam-macam aktiviti lagi lah dan semua ni untuk education Microsoft khususkan kalau dulu kalau cakap je Microsoft mostly produk semua kena bayar. Tapi untuk education sekarang ni kalau cikgu tengok untuk satu Malaysia ni, kita dah bagi cikgu Microsoft Office online secara percuma. Okey, itu sedikit sebanyaklah kenapa saya perlu buat course dekat PC dan apa gunanya saya redeem. Lagi banyak cikgu redeem cikgu punya point, cikgu tak boleh claim lah cikgu tak boleh nak tebus. Ni bukan macam point-point Tesco ke Maidin, bukan. Ni lagi nak tunjukkan cikgu, bila lagi banyak point cikgu, lagi tinggi cikgu punya pangkat cikgu dalam community ni. So start dengan MIE expert, MIE, certified MIE. Kemudian level seterusnya Microsoft Innovative Expert. Kemudian peringkat seterusnya Microsoft Innovative Trainer, kemudian Master Trainer dan paling tinggi adalah Fellow. Ni salah satu Fellow Microsoft yang ada dekat Malaysia Okay, so saya harap itu dapat membantu cikgu lah untuk tentang sedikit program Microsoft yang ada. Dan yang terakhir pada saya, ruang ilmu dekat dalam cikgu punya digital learning ni sangat banyak faedah dia. Antaranya adalah ruang ilmu. Kat mana
nak cari ruang ilmu ni ada dekat bahagian aplikasi, cikgu pergi tengok dekat cikgu punya menu guru cikgu tu. Klik ruang ilmu ni. So dalam ruang ilmu ni cikgu ada macam-macam tutorial, termasuklah Microsoft ke apa ke, semua ada dalam cikgu-cikgu kita dah kongsikan. Semuanya mostly banyak bahasa Melayu lah. Kalau nak cari Microsoft, cikgu type saja Microsoft kat situ. Cikgu type saja Microsoft, cikgu enter. Salah je. Nanti keluarlah apa-apa saja yang berkenaan dengan Microsoft. Ni semua tentang Microsoft. Modul ada, webinar pun ada. Okay, macam-macam pun dah. Tengok Okay. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi ke? Tak ada, kita dah melajak-lajak dah ni. Assalamualaikum. Ada lagi. Kalau ada kita layan je. Layan je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan cikgu. Okey, saya ni masuk sebagai guest sebab macam-macam cara tadi tak boleh berkaitan dengan akaun, jadi saya masuk pakai as a guest. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Satu nak ucap tahniah. Yang kedua, panggil akak pun tak apalah. Nak tanya ni, cikgu akak ni. Kita ni ramai orang-orang hebat lah dekat Malaysia, cikgu muda yang hebat-hebat lah untuk revolusi industri 4.0 ni dah nampak dah. Di kalangan cikgu pun nampak lah, daripada EDD-nya lah, daripada MOE lah nampak. Tapi satu, kita masih lagi as a user, okay? As a user means kita pasal guna Microsoft, kita guna Google, kan? Tak ada ke kita ada satu kumpulan, kita banner, kita punya sendiri, and then kita blast pula seluruh dunia? Nak talent ni. Sebab banyak kita as a user. Bila as a user, dia orang memanglah akan beri kita banyak macam-macam, macam Microsoft, macam Google dan sebagainya. Tetapi tak ada kesekumpulan pelajar-pelajar IT kita, cikgu pun dekat IT pun baguslah as a user. Tetapi mana dia kita punya pelantar kita yang kuat kan? Kita punya browser pun tak ada lagi. Itu sajalah untuk challenge inovatif for young teachers. Okay. Browser dah ada kak, main salam. Browser ada. Tapi kita apa? Okay, untuk menjawab soalan tu okay, pertama kali terima kasihlah kepada akak atas pendapat dan idea tersebut. Memang kita menuju ke, kita tak nak lagi jadi negara consumer, kita nak jadi negara creator kita bukan lagi pengguna. Dan suka saya terangkan di sini, saya tidak memihak kepada mana-mana syarikat ataupun ni, dengan ini pendapat peribadi saya lah. Kalau kita perhatikan dalam setiap platform, tak kisahlah Microsoft ke dan platform yang lain, setiap aplikasi yang ada tu, ada aplikasi yang boleh menjadikan kita sebagai creator. Saya bagi contoh. Aplikasi Microsoft yang boleh jadikan kita sebagai creator adalah Power Apps. Power Apps adalah satu aplikasi yang membolehkan guru-guru ataupun pelajar-pelajar kita mencipta aplikasi sendiri. Sendiri. Maknanya bila dah cipta aplikasi sendiri, kita boleh publish dekat mana-mana Play Store, App Store untuk mereka di luar sana secara global untuk menggunakan. Okay. So dengan inisiatif tersebut, KPM dengan dasar orang kata untuk menjadikan negara kita terutama dalam bidang pendidikan untuk menggalakkan mereka, that's why lah KPM menyatupadukan ketiga-tiga platform yang besar ni menjadi dalam satu platform yang kita panggil digital learning platform. Itu adalah inisiatif yang saya boleh katakan sangat baguslah untuk para guru bermula, terutamanya kongsi bersama pelajar dan explore aplikasi-aplikasi yang ada bukan saja dalam Microsoft, bahkan dalam platform yang gergasi lain pun saya percaya ada aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita create something. Contoh lagi, kalau saya nak bagi contoh dekat Google Site. Google Site adalah satu aplikasi yang user kena create something, kena create site. Kalau dia buat site tu untuk sistem pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu antara untuk menjawab soalan tu, itu bergantung kepada user tu sendiri macam mana dia nak apply aplikasi tersebut
untuk kegunaan diri sendiri ataupun untuk kegunaan orang lain untuk manfaat bersama. Saya tu itu adalah sekadar perkongsian idea saya lah. Kalau boleh create aplikasi sendiri tu, platform sendiri, memang sangat kita salute lah Alright. Power Kita tu. kena fikir daripada sudut maintenance, budget, macam mana kita nak, dia perlukan satu kos peruntukan yang besar lah. Macam senang kata kita nak buat kereta Proton so nak buat Proton ni memang banyak. Kalau kita nak buat application pun bukan sekadar kita buat sekali application lepas tu dah sudah. Tidak, dia memerlukan maintenance, dia perlukan tenaga kerja, upah dan sebagainya untuk kita teruskan aplikasi tersebut. Dan saya rasa dah ramai kita punya inventor kita yang menghasilkan sistem yang kita pun sendiri tak tahu sebenarnya sistem tu datang daripada Malaysia sebenarnya. Okey, Terima kasih tahniah. Cikgu Basna. Okey, tahniah. Dan juga maknanya kita kalau macam pihak pentadbir lah sama di peringkat sekolah maupun di peringkat daerah dan negeri, dia kena menyokong guru-guru lah yang menggunakan teknologi dalam pendidikan. Ya, Kalau macam cikgu tu macam ada setengah yang tak menyokong, di situ dia membatukkan semangat cikgu itu untuk mengguna. So bila semangat nak mengguna pun dia dah tak nak, so untuk mencipta tu lagi jauh lah. Masalah pentadbir tu, pentadbir semua tua-tua. Jadi dia orang dah takut dah dengan komputer. Jadi yang muda lebih cepat. Tu masalah pentadbiran tu. Jadi menurut saya bila cikgu ni dia dah biasa dengan aplikasi-aplikasi, maka mereka akan tercetus satu minat dan usaha untuk membuat satu inovasi sendirilah. Mana? Itu kita dah boleh buka topik sembang santai tu. Jangan takut. Okey, last kali saya nak kongsikan, kita berbalik pada topik kita Microsoft Teams. Ini adalah antara salah satu contoh sekolah di Johor, SKTBI. Kendalian guru besar Tuan Haji Rasman dengan Cikgu Fazli. SKTBI Taman Bukit Indah, Johor. So dia gunakan Microsoft Teams ni untuk pengurusan dan pentadbiran lah. Kalau cikgu tengok, kalau ada cikgu SKTBI kat sini, saya ucapkan tahniah dia gunakanlah Microsoft Teams. Kat sini cikgu tengok ada bahagian kalau kita tengok staff notebook dia, dia punya RPH dia buat atas talian lah, dalam talian menggunakan Microsoft Teams. Sekarang ada macam-macam platform, terpulanglah kepada sekolah nak guna platform apa. So saya nak tunjuk saja, saya nak kongsikan Microsoft Teams pun kita dah boleh buat ERPH. Tadi saya tak sentuh tentang notebook ni. So saya nak tunjukkan apa itu staff notebook. So kita tengok kat sini cikgu, sebelah sini Okay, saya besarkan. Ada nama cikgu-cikgu. So cikgu ni ibarat setiap cikgu ni ada buku masing-masing. Okay, so saya buka buku Ustaz Ashadi. Okay, saya buka Ustaz Ashadi. Apa ada dalam buku dia? So dalam buku dia ni dah disediakan section kandungan buku RPH, tugas-tugas khas, jadual waktu persendirian, rancangan pengajaran tahunan, pengajaran harian, lampiran belakang buku RPH dan buku teks. Dan kesemua guru-guru mempunyai section yang sama. Nampak? Selama ni kita pakai buku ERPH tu kan, kita copy, print dan sampal sebagainya, kita boleh convert dia pergi ke digital. So saya buka rancangan pengajaran harian dia. Macam mana dia buat? Gunakan staff notebook ni. So dekat sebelah sini, kita tengok ada page. Yang ni section. Dia macam buku scrap lah, buku teks kan. So dalam page ni dia ada Januari, bulan Januari, minggu 1, ada hari Rabu, hari Khamis. Okay. So rancangan pengajaran harian dia embed masuk dalam bentuk PDF. So kalau kita tengok dekat sini, okay, ni dia punya rancangan pengajaran lah dalam bentuk PDF. Nampak? Okay, so masukkan dalam ni. Dan sebagai pengetua, okay, pengetua dia boleh semak dan dia boleh sign. Okay, dia boleh sign gunakan function draw, digital ink. Ni siapa kenal Cikgu Aman, dia famous lah digital ink ni. So kat sini ada pen merah, pen biru, pen kuning, orange semua ada. Dapat menjimatkan pen kita, 1 tahun pakai pun tak habis dah buat dia cikgu. Okay, boleh dah pakai kat situ. Alright. Dan
dia boleh semak lah. Guru besar tak perlu nak suruh cikgu, tunggu cikgu hantar semua banyak-banyak baru nak semak, tak payah. Bila-bila masa guna phone saja, guru besar dia kalau ada mesyuarat dekat GPN ke, dia boleh buka dekat phone dia dan dia boleh check setiap guru-guru dia punya buku. Okay, tak ada masalah lah. Right, itu antara contoh bagaimana nak menggunakan Microsoft Teams. Lepas tu dia ada kelas lah, 5 UPM, 4 UPM dan sebagainya. Jadual guru ganti, mesyuarat. So apa sahaja yang berkaitan dengan mesyuarat dan bengkel, mereka akan post kat sini. Okay. So mudahlah untuk pengurusan. Apa-apa untuk urusan rasmi mereka boleh rujuk dekat sini. Boleh clear tak yang jadual guru ganti tu? Apa cikgu? Ustaz? Boleh tengok, boleh clear tak jadual guru ganti harian, nak tengok? Guru ganti harian, boleh? Okay, kita klik kat sini. Oh, so dia orang masukkan. Kalau dia masukkan file Excel, then dekat file ni dia adalah Excel. Kalau dia masukkan gambar saja, so gambar-gambar tu akan keluar dekat bahagian file ni. Okey, baik. Okay, kalau kita post dekat Telegram ke grup WhatsApp kan, kita post pagi, tak sampai 10 minit, orang check, benda tu dah pergi atas. So kalau kita nak check balik, kita kena scroll ke atas ataupun kita buka file tab kan. So dia melambat. Lagilah yang jenis dan please. Kan? Tak kisahlah. Lepas tu kita boleh tag. Kalau kata jadual ni berkenaan dengan mereka yang berkenaan, kita boleh tag nama-nama mereka lah. Ustaz, nampaknya untuk staff notebook ni kita kena ada satu sesi khas ni. Okey, insyaAllah minggu depan. Okay, Kak Liz. Okay. Alright, terima kasih Cik Zul. Ada soalan lagi tak cikgu? Kalau tak ada, okay, terima kasih diucapkan pada perkongsian yang sangat baik dan kita boleh gunakanlah lepas ni. Okay. Terima kasih Cik Zul. Okay. Sama-sama. Link pendaftaran ada? Ya, saya nak share lah. Okay, Kak Liz boleh share. Alright. Kami warga pendidikan, kota tinggi di hadapan, sentiasa bersedia hadapi cabaran, membunuh kecemerlangan, meninggikan penikmatan. Itulah cerdas kami, bekerja dengan penuh tanggung jawab, memikir sikap pentingkan diri, muhibah kebangsaan, jadikan asas perpaduan, bekerja sama atas kelemahan, larikan insan berkecamilan demi kepentingan negara, bersama akhlak dunia, falsafah dijunjung, wawasan